Tak berapa familiar. Okey, mari tengok soalan Kelantan. Nombor 7. Raja 5 di bawah menunjukkan graf jarak masa bagi sebuah bas dan sebuah kereta yang bergerak dari KB ke KT. Graf AE dan graf ABCD masing-masing mewakili pergerakan kereta dan bas. So, awak ada di sini yang mana satu adalah kereta AE. Awak kena kenal pasti dahulu yang mana satu adalah kenderaan yang yang telah diberikan dalam soalan. Jadi kita ada dekat sini AE, kereta. A, B, C, D apa? Adalah bas. Berdasarkan graf jarak masa tersebut, hitung laju purata dalam kilometer per jam. Dia dah bagi unit. Tengok unit apa sana? Kilometer minit. Kan? Dia nak jam. Sebelum tu, kita nak siapa ni? Bukan siapa, kita nak kenderaan apa? Yes, bas yang mana? Bas yang ABCD. Yang warna hijau tu. Kita nak cari laju purata. Apakah rumus laju purata? Memanglah jarak bagi masa. Kenapa kau tengok kawan kau macam lain macam je? Laju purata sama macam kita punya rumus laju. Cuma untuk laju purata awak kena ambil jumlah jarak. Jumlah jarak dibahagi jumlah masa. Dibahagi jumlah masa. Itu saja. Kalau laju, jarak bahagi masa. Tapi bila dia kata laju purata, kita kena ambil jumlah. Tadi baru kita kata kita nak tahu jarak dahulu untuk bas. A pergi B. Berapa kilo? 105. B pergi C berapa kilo? Itu dia pergi berhenti R&R. Ingat jarak masa kalau dia punya graf tu melintang macam tu, maksudnya dia berhenti. Kalau graf laju masa, apa maksud dia? Kalau kita punya graf dia dalam keadaan melintang tu. Mana ada. Laju dia adalah laju yang seragam. Ni sambil kita buat, sambil saya bagi macam ulang kaji lah kan. C pergi D. Berapa kilo? Yes. 255 tolak dengan 105 dapat berapa? 150. Jadi, boleh saya cari jumlah jarak dia? Ini kosong tadi maksudnya berhenti. So, 105 tambah 150 dapat berapa? 255. Now, saya nak cari jumlah masa. Terus saja. Kalau tengok dekat sini jumlah masa dekat mana ni? Betul tak? Termasuklah yang berhenti pun dikira lah. Takkanlah waktu awak berhenti R&R tu stop jam lah. Tak bergerak kan? 300. Boleh tak terus saya letak dalam? Terus kawan awak kata. Ini minit. Soalan nak jam. Tukarkan kepada jam. Jadi
Pandai. Saya letak macam tu. Awak kira lah. So, terus dapat jawapan. Berapa? 51. Pandai. 51 kilometer sejam. 2 markah diberikan. Ada soalan? Ada soalan? Okey. Next. Lukis graf laju masa bagi perjalanan kereta sekarang. Okey. Kalau awak lihat, dia ada bagi tak? Dia ada bagi. Okey, good. Good. Ya. Kejap lagi saya terang sedikit yang awak nak tanya tu. Okey? Yang awak nak awal. Apa yang awalnya? Lain lah korang ni, awal lah, lambat lah. Kau kena kenapa? Padam dulu ni. Padam dulu. Okey. Mari lihat kepada kita punya gambar ataupun jawapan ini. Okey, dia nak kelas. Dia nak kita bina graf bagi kereta. Okey, tadi kereta kita dah tahu dah kereta kita yang mana? Yang warna biru. Betul? Okey. Jadi kalau awak lihat untuk kereta kita Hello. Dalam soalan kereta dia bagi adalah graf jarak masa. Kita nak buat laju masa. Bagaimana saya nak dapatkan laju? Saya tanya rumus. Bagaimana kira laju? Jarak bahagi masa. Jadi tadi laju purata. Laju sama dengan jarak. Saya nak bahagi pula dengan masa. Okey, kita tengok dulu untuk kereta yang biru tu Okey, jarak dia. Cuba tengok. Terus sahaja. Jarak ni kita ambil yang ni je. Sebab dia bergerak straight je kan. So jarak dia berapa? 255 per masa. Baca. Tengok dekat graf. Apanya nya? Ni. Sebab dia ambil daripada sini pergi sini ya. Yang tadi ni bukan ni yang kita kira tadi. So 180 bahagi dengan 60. Iyalah. Pandai. 85 km sejam. Okey. Dia akan bergerak dalam masa 3 jam. Betul tak? Betul. Jadi yang ini kita dah tahu dah. 180 ni kita bahagi dengan 60. Awak akan dapat 3 jam. Okey, sekarang tengok pada awak punya graf. Ni 2 markah ni. Yang pertama, awak dah ada masa bawah tu. Iaitu ni 3 jam. Apa yang awak nampak daripada graf jarak masa itu adalah laju awak. Laju kita kalau tengok dekat sana, ada tak laju tu dia ada jarak tu ataupun dia ada macam bas tu, dia ada naik turun. Tak ada. Maksudnya dia tekan minyak tu sama je. Apa tu?
laju yang seragam. Jadi ambil awak punya bahagian laju tu, pilih. Agak-agak lah dekat sana sebab dia tak dibagi kan. Jadi kita letak 85. 85 tu apa? Laju yang kita dapat. Apa nak buat? Awak ambil pembaris dan garis sehingga awak punya daripada kosong ni, awak garis je sampai stop. Sampai berapa? Ya, 4. Janganlah sampai 4. Dia 3 jam dah sampai dah, Kak. Ya, sampai 3 jam tu. Jangan over daripada 3 jam ni. Okey. Cikgu saya 185 cakap tak payah nak bawa dia kan. Kalau dia macam ni, macam dia berhenti. Kalau dia naik macam tu, jadi seragam. Dan kalau dia Ni laju seragam. Ni laju masa maksudnya dia punya laju seragam. Laju dia seragam. Kalau yang berhenti itu kalau graf jarak masa. Okey. Apa? Lain sangat. Okey. Tadi saya dengar ada soalan berkenaan dengan apa? Jarak. Cikgu, sana jarak masa. Okey, tak ada masalah. Tapi kalau laju masa dia bagi, macam mana nak cari jarak? Luas di bawah graf. Cuba tengok yang ni. Soalan ni. Okey. Baru saya sebut apa? Luas di bawah graf mewakili jarak untuk graf laju masa. Cuba tengok. Macam mana saya nak kira luas bawah graf ni? Ini jawapannya dah habis dah. Cuma kita nak berbincang dekat sini. Okey. Kalaulah diberikan pada awak graf laju masa ni, tolong cari jarak. Soalan lah, contoh. Berapa jarak dia? Macam mana? Cari luas. Macam mana nak cari luas? 85 jarak. Ya. Maksudnya untuk cari jarak, awak perlu cari luas di bawah graf. Okey, ya, ini yang kalau kamu tengok ada bentuk segitiga, ada bentuk trapezium, ada bentuk segi empat dan sebagainya. Pentagon tak adalah. Okey? Normally dia ada apa? Segitiga, segi empat, trapezium. Okey? Berapa dapat? 85 untuk awak punya laju. Darab dengan masa awak berapa? 3 jam. 255. Kalau tengok dekat sini, ini kilometer. Yang ini adalah jam. Jam dengan jam selesai. So yang tinggal adalah kilometer. Nampak tak apa yang saya nak kaitkan? Jarak awak adalah sama yang macam tadi. Graf jarak masa. So tolong ingat, untuk awak punya bab ni, dia ada dua bentuk graf. Ni yang kena cakap ni. Kang, tak cakap. Macam mana, Kak? Betul lah, serius lah. 2 markah je dia bagi, Kak. Dan lebih-lebih tak ya? Oi. Pandai sekarang. Dengan kau orang kena pandai. Okey. Ni. Tengok. Apa ni? Pandai. Okey. Ini jarak. Okey. Jarak masa. Okey. Ini untuk jarak masa. Ini untuk laju masa. Okey. Bila untuk graf jarak masa. Okey. Yang pertama tengok unit lah. Okey, tengok unit. Hati-hati dengan unit Okey, bila contoh Contoh. Tolong tengok contoh. Tengok ni macam ni. Lepas tu yang ni pun sama.
Bentuk sama. Ya, bentuk sama. Tapi definisi berbeza. Okey. Untuk jarak masa, ni kita buat ulang kaji bab ni Okey, untuk jarak masa, bahagian ni, ini namanya pegun. Tak bergerak, berhenti, full stop. Tekan break, pergi makan. Masuk R&R lah tu. Kan? Faham? Bagi yang ini, bagi laju masa, yang ini seragam. Apa yang seragam? Laju dia seragam. Awak kena hati-hati. Tengok apa? Tu. Paksi dia. Jarak laju. Ingat tengok Okey. Lepas itu, bagi jarak tu, graf jarak masa, yang awak dapat ni. Yang ni, yang naik, menaik ni. Ini namanya adalah dia punya laju yang awak dapat cari. Kecerunan tu yang kita sebut ni, inilah laju. Iaitu jarak bahagi dengan masa. Itulah laju dia. Okey? Manakala untuk graf laju masa ni yang naik ni, menaik ni, apa maksud dia? Ini adalah pecutan. Pecutan. Laju akhir tolak laju awal bahagi dengan masa. Kan? Ingat tak? Okey. Ini kena ingat balik rumus-rumus semua. Kalau dalam bahasa Inggeris, saya pernah dulu ajar waktu tingkatan 3, don't shoot teacher. DST. Sudah. Jangan tembak aku. Ni. Kalau bahasa Inggeris, don't shoot teacher. Maksudnya distance equals to speed times with time. Kalau awak nak buat dalam bahasa Melayu, buatlah. Distance is jarak, S is speed, laju, T masa. Ni. JLM. Semua nganga apa dia JLM. Jarak sama dengan laju darab masa. Nak cari laju sama dengan jarak bahagi masa. Nampak tak? Faham tak? Nak cari masa sama dengan jarak bahagi laju. Tak faham? Saya ada yang bahasa Melayu. Nak cari laju, jarak bagi masa. Nak cari jarak, laju darab masa. Nak cari masa, jarak bagi laju. Itu saya buat dalam bentuk segitiga. Sebelah-sebelah darab. Yang atas dengan bawah tu bahagi. Boleh kelas? Apa kaitan pula dengan pecutan? Pecutan awak dah belajar kan? Iaitu apa? Dia ada kaitan dengan mana? Graf jarak masa ke graf laju masa? Laju masa. Contoh. Di sini saya ada laju yang pertama. Di sini kita mula daripada awal. Yes. So V1 tolak dengan V0 bahagi dengan masa di situlah. Ni kalau saya ada dekat sini T. Bagi dengan T. Inilah pecutan, acceleration A. Pecutan ni dalam bahasa Inggeris A dia punya simbol acceleration. Boleh? V velocity. Boy, aku ajar bahasa Inggeris pula malam pula hari ni. Dua gelap jadi malam dah. Boleh kelas? Okey. Lepas itu, graf laju masa ni pula, kita boleh cari jarak. Tengok balik pada awak punya tu. Awak punya segitiga tu. Jarak sama dengan laju darab masa. Nampak? So, untuk graf laju masa, kalau nak cari jarak, kita akan cari luas di bawah graf. Untuk ni, awak nak cari jarak adalah luas di bawah graf. Mana graf dia? Tu. Sebagai contoh. Yang ni trapezium lah kan. Tapi kadang-kadang soalan dia bagi trik apa? Dia bagi di sini T. Kan? Ingat tak? Ada kan? Dia bagi T. Dia bagi luas. Dia bagi jarak. So, kita cari T tu. Ada juga
Dia bagi jarak, dia tanya dia punya laju. Ada tak? Jadi awak kena kaitkanlah. Kadang-kadang dia tanya, cari jarak pada berapa saat terakhir. Jadi saat terakhir di belakang ni. Yes, dia tanya. So awak kena tahu lah. Oh, masa terakhir contohlah daripada 5, sini 5. Boleh dah cikgu maafkan. Contoh. Sebab yang ni nak kena cakap. Sebab ada orang dia boleh faham, ada orang dia tak faham. Okey. Contohlah dia bagi tahu 3 saat terakhir. Contoh. Dia mencari 3 saat. Contoh dekat sini, kebetulan dekat sini ada 3. Dia pergi ambil 3 situ. Sebab dia tulis 3. Tapi ayat dia yang belakang tu apa? Terakhir. Ni So 8 tolak 5 dapat 3. Inilah 3 saat terakhir. Jadi dia suruh cari jarak. Awak kena cari jarak apa ni? Cari apa? Luas segitiga. Faham? 1/2 darab dengan tapak, darab dengan tinggi. Boleh kelas? Macam saya katalah, jarak ni luar di bawah graf ni selalunya ada 3 bentuk. Segitiga, segi empat, trapezium. Boleh? Ada. Okey. Dapat 2 markah. Selesai. Soalan nombor 7. Ada soalan? Tak ada. Okey, tak ada. Pandai-pandai dah. Okey.